Yang berbahagia teknologis Dr. Doria Islamiah binti Rusli, sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan oleh pensyarah kita, iaitu isu dan cabaran dalam penyampaian dan pengajaran dan pembelajaran. Jadi ahli daripada kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Cik Adnan bin Muhammad. Yang kedua, Nurul Hidayah binti Muhammad. Yang ketiga, Siti Aisyah binti Mustafa. Dan yang terakhir, Wan Aina Mardiah binti Wan Zahri. Secara keseluruhannya, pembentangan kami ini akan dibahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah kategori penyampaian pengajaran, iaitu berkaitan dengan isu-isu di dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan juga cabaran. Manakala kategori yang kedua berkaitan dengan assessment, iaitu penilaian, isu-isu penilaian dan juga cabaran dalam assessment, khususnya semasa MCO tempoh hari. Dan pembentangan ini dibahagikan kepada 3 pembahagian. Yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Hidayah. Yang kedua oleh Aisyah binti Mustafa, dan yang ketiga oleh Wan Aina Mardiah. Siap. Okey, seterusnya saya adalah Nurul Hidayah binti Muhammad Kamarudin. Akan membentangkan mengenai isu dalam penyampaian dan juga pengajaran serta isu dalam penilaian. Okey, jadi saya akan membentangkan untuk yang bahagian pertama lah, mengenai sistem dan juga pemakahan. Okey, untuk sistem, isu yang timbul ketika sesi penyampaian dan juga pengajaran semasa tempoh PKP baru ni, isu pertama yang timbul adalah masalah liputan internet. Okey, disebabkan sistem pembelajaran adalah menggunakan e-learning, disebabkan sistem pembelajaran adalah secara jarak jauh. Jadi perkara yang penting kat sini adalah in term of system ataupun in term of teknologi. Jadi untuk menggunakan sistem ni perlulah mempunyai liputan internet yang bagus lah. Tapi disebabkan masih terdapat masalah internet, disebabkan ada serta-serta tempat yang berada di kawasan pedalaman, jadi menyebabkan para pelajar kadang-kala tak dapat untuk mengikuti sepenuhnya dari segi kelas tersebut. Jadi pensyarah perlu menggunakan alternatif lah dalam untuk penyampaian dan juga pengajaran, menggunakan synchronous dan juga asynchronous. So masalah dalam sistem, isu yang dalam sistem yang kedua adalah masalah fasiliti itu sendiri. Sebagai contoh, dalam kelas saya juga ada pelajar yang katanya tertinggal laptop di asrama disebabkan ketika isu COVID, mereka balik secara mengejut and then tak menyangka bahawa rupanya mereka bercuti lama, jadi menyebabkan ada masalah fasiliti yang berlaku lah.
Okey, disebabkan bila pembelajaran secara online ni memang memerlukan kemudahan internet, memerlukan kemudahan laptop, memerlukan kemudahan handphone yang bagus, okey, memerlukan data yang banyak, okey, disebabkan kalau kita menggunakan video ataupun conference online, so memang sangat makan data lah. Jadi ini antara isu-isu yang berlakulah di dalam sistem untuk penyampaian dan juga pengajaran. Okey, seterusnya untuk penilaian, isu-isu dalam penilaian. Okey, pertama sekali kat sini kita tengok ada penilaian pensyarah yang tidak seragam. Okey, disebabkan penilaian ni akan bergantung kepada setiap pensyarah itu sendirilah. Okey, mungkin ada pensyarah menggunakan sistem, contoh dalam guna Google Classroom ataupun menggunakan Otter. And then tapi secara dasarnya kalau ikutkan penyelaras setiap subjek dah menyediakan berapa contoh kuis yang perlu disediakan. Tetapi in term of soalan itu akan bergantung kepada pensyarah itu sendiri. Mungkin ada pensyarah A menggunakan soalan objektif. So mungkin ada pensyarah B yang menggunakan soalan subjektif. So kat sini timbul yang mana penilaian pensyarah tidak seragam, kerana dia bergantung kepada pensyarah itu sendiri. Dan yang kedua, untuk pemarkahan, ketelusan dalam penilaian. Jadi ketelusan ni dia agak sukar sebenarnya, untuk pensyarah ini menilai pelajar, disebabkan pensyarah tidak dapat mengenal pasti sebenarnya, daripada sumber dia punya penyediaan penyediaan assignment, jadi kat situ timbul isu ketelusan dalam penilaian. Seterusnya akan disambung kepada topik yang kedua, itu pelajar. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan kes saya Wan Aina Mardia binti Wan Zahari. Aspek yang saya akan cover adalah pelajar. Pelajar, kita akan lihat apa isu-isu yang pelajar hadapi dalam elemen penyampaian, pengajaran dan juga penilaian. Isu yang pertama adalah motivasi pelajar rendah kerana tiada sentuhan daripada pensyarah. Maksudnya bukan sentuhan fizikal tapi sentuhan yang dihadapi oleh pelajar bila berhadapan dengan PDP secara online dan PDP bersemuka adalah lain. So menyebabkan motivasi pelajar rendah. Seterusnya, isu yang kedua, pelajar perlu untuk banyak melaksanakan pembelajaran secara sendiri, terutamanya jika seseorang pensyarah tu melaksanakan pembelajaran secara asynchronous, maksudnya tak memerlukan live lah. So segala apa yang bahan pensyarah sudah share perlu pelajar belajar secara sendiri. So seterusnya, isu yang ketiga adalah masalah kesihatan pelajar. Kerana pelajar akan banyak menggunakan duduk di hadapan PC satu hari, maka menyebabkan masalah mata dan ada menyumbang juga kepada masalah kesihatan yang lain. So seterusnya, untuk elemen penilaian, kita sendiri hadapi ada beberapa pelajar yang plagiat sewaktu menyiapkan assignment ataupun pentadsiran akhir. Sebabnya kemudahan online mudah. Seterusnya, penipuan juga berlaku apabila pelajar berbincang sewaktu pentadsiran akhir berlaku. Itu saja. Terima kasih Aina. So saya akan sambung isu dan cabaran penyampaian pengajaran yang seterusnya, iaitu daripada from the perspective of pensyarah. Isu yang pertama adalah kemahiran teknologi. Memandangkan kita melakukan kelas secara virtual, jadi kaedah untuk
kaedah sesi pengajaran dan pembelajaran tu untuk make sure benda tu sampai secara berkesan, pensyarah sendiri perlu mempunyai kemahiran teknologi lah, pengetahuan teknologi. Contohnya mengenai apa software-software yang terkini yang boleh digunakan untuk memastikan sesi pengajaran tu boleh berlaku dengan baik. Tapi isunya sekarang ni adalah contohnya macam kelas saya sendiri, platform yang saya biasa guna dalam pengajaran adalah Google Classroom. Ada e-learning platform lain juga yang maksudnya yang boleh digunakan tapi yang mungkin saya tak tahu. Maksudnya so isu kemahiran teknologi ni maksudnya perlu penambahbaikan daripada pensyarah tu perlu mengambil inisiatif tersendirilah untuk always make sure that dia equip themselves dengan pengetahuan mengenai teknologi ni sendirilah. Itu yang pertama. Yang kedua, in terms of keberkesanan pengajaran. Apabila kita melakukan kelas secara online, komunikasi antara student dengan pensyarah tu agak kurang. Maksud saya sebab kita tak face to face, so we don't know apa yang student buat dalam kita punya virtual class tu. Jadi apabila kita tak tahu apa yang student buat dan kita tak boleh nak control juga at the same time student tu, so keberkesanan pengajaran tu adalah kuranglah berbanding dengan face to face punya kelas. Jadi dan mungkin perkara ni boleh ditambah baik next time dengan inisiatif pensyarah tu sendiri, dengan mungkin mencari apps ataupun software yang boleh detect sama ada student tu ada bersama kita masa live kelas ataupun tak. Contohnya macam apps Examnet. Okay. Untuk penilaian, isu dan cabaran penilaian, yang pertama adalah kemahiran pensyarah untuk menanda. Dalam pengalaman saya sendiri, sebab student submit dia punya kertas jawapan test and then quiz secara online. Jadi nak menanda tu bagi saya agak sukar lah pada first time ni memang agak sukar lah sebab kita nak kena tanda secara online. We don't have a hard copies one tu. So tapi masa ni lah baru tahu yang maksudnya ada apps ataupun software-software yang boleh kita guna untuk menanda online. Tapi tak tahulah, mungkin personally saya lebih suka tanda secara manual sebab kita boleh, tak tahu, mungkin dia punya feeling sebagai lecturer menanda tu lagi best lah. Tapi ini adalah antara isu-isu dia lah. Maksudnya bila dah sukar, so it takes time, very time consuming dan benda tu boleh drag benda-benda lain jugalah. Yang kedua, penyediaan bahan pengajaran dan penilaian. Okay, since pengajaran dah jadi online, jadi assessment kita pun dah berubah. Seperti yang kita tahu macam dalam fakulti saya sendiri pun, assessment, dia punya rubrik assessment untuk student pun dah berubah. Jadi penyediaan bahan pengajaran dan penilaian itu mestilah inline dengan perubahan rubrik tersebut lah. So itu antara isu-isu dan cabaran yang dihadapi bagi pensyarah lah dalam pembelajaran secara online ni semasa MCO hari tu. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli kumpulan yang telah membentangkan berkaitan dengan isu dan juga cabaran dalam penyampaian pembelajaran dan pengajaran, khususnya semasa MCO period yang lepas. Jadi bila mana isu dan sebagai konklusinya,
bila mana dikenal pasti isu dan cabaran-cabaran yang tidak sedikit yang kita kenal pasti, seharusnya maksudnya di sana perlu ada beberapa penambahbaikan dan juga beberapa pembaruan lah di dalam kaedah penyampaian, pembelajaran dan juga begitu juga dengan kaedah penilaian yang boleh dibincangkan selepas daripada inilah. Jadi itu saja daripada kumpulan kami dalam sesi pembentangan untuk subjek DPP 10203 kali ini, dan terima kasih kepada teknologis Dr. Aurea Islamiah binti Rusdi dan juga kepada khususnya sahabat daripada kumpulan ini dan juga daripada sahabat-sahabat yang lain di dalam khusus ini. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.